Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Jom kita berfikir. Apa fikiran kita? Ini penyakit X dah balik. Ini sekarang Apek TikTok live balik. Tapi Apek nak ceritalah berapa perkara lah ya. Tentang nanti tak mau ulangi balik lah. Pro vaksin, anti vaksin ke apa kan. Itu mereka nak pecah belahkan kita. Tapi kita bukan kita bukanlah macam tu. Kita bukan pro vaksin, kita bukan anti vaksin, kita bukan anti kerajaan, anti KKM. Kita pembayar cukai. Kita yang bantu negara, kita rakyat, Tapi kita memang tak mau sakit. Tapi sekarang sudah jadi paradoks, iaitu apa yang government bagi kepada kita dan menimbulkan tanda tanya. Waalaikumsalam Angka Apek. Angka Apek sini di Precinct 8 Putrajaya. Dengan nak buat kopi brew sendiri ni. Apa ni, tak boleh buka ni. Jadi bincanglah sini. Apa tu penyakit X lah. Apa penyakit X ni. Dan government ni Anwar ni, PMX ni, KKM ni bukan musuh kita. Kita rakyat, kita negara ni. Jadi tak boleh ke mereka ni fikirkan kepentingan rakyat? Apa benda ni X, apa WHO ni? Kenapa siap apa ni berita-berita yang menggembakkan? Kena jumpa, kita pernah rumah Paiman ABW. Alhamdulillah, Syekh Paiman dia tu betul-betul anti vaksin dari dulu. Berapa puluh tahun dia ada jemaah di kat sana. Dia dah tashkil orang lama tentang bahaya. Tapi Apek ni moderate. Apek bukan macam grup semua benda bahaya ni sikit-sikit. Apek kaji dan Apek dapati dalam badan kita ni memang sentiasa ada racun. Allah datangkan racun. Badan kita sentiasa ada kanser, sentiasa ada kulat, sentiasa ada bakteria, sentiasa ada virus, sentiasa ada benda-benda tak baik. Jadi dia hidup dan mati, Hakum hayata wa mayita. Sambil tu saya kena buat kopi lah. Kerana kopi ni saya dapati ada baik ada buruk. Tahu tak? Mula bila saya baca kopi ni dia halang magnesium masuk badan kita. Aku dah aku selalu minum kopi. Jadi macam mana ni? Kan? Ada benda tak baik. Ni saya kopi kapsul lah. Saya tolong kawan yang jual. Macam Nisajen kan. Macam Prof Mus kan. Dia cerita-cerita sini buruk semua. Lepas tu dia cerita Nisajen dia pun ada buruk. Lepas tu dia buat Sativa Plus dia. Lagi ada buruk. Semua benda ada buruk. Kita kena kaji. Ni talang, bunga talang ni tahu kan? Ada orang kata ni daripada nasi kerabu. Boleh buat purple kan? Orang kata minum ni senang tidur. Dan kita baca banyak khasiat dia. Jadi kita cuba kerana ini benda natural. Benda natural ni benda natural ni kita percaya. Faham tak? Tapi ni Apek pun semalam pergi beli ni. Beli ni bakute. You tengok. Ni orang Cina buat bakute lah. Ni ada kurma. Ini ada macam kayu, akar kayu. Halal lah kan. Bukan ada daging apa. Bau dia pun sedap lah. Berjamu macam tongkat ali. Jadi ini saya percayalah. Murah saja. Berapa lah, berbelas sen, berbelas ringgit dia bagi banyak. Masak dia buat daging dia. Kita cikute lah kan. Kita buat cara cikute. Kita buat ayam cikute tu. Kita masak sampai lumak. Lepas tu kita
sup dia, kerana daripada protein dia kita buat diet. Ni kopi. Jadi kopi ni apa ni, kopi ni macam mana. Kita tengok. Bila saya baca kopi ni ada kebaikan tapi ada keburukan. Semua benda ada kebaikan, ada keburukan. Faham tak? Semua benda ada kebaikan, ada keburukan. So, matahari ada kebaikan, ada keburukan. Ini pagi-pagi kita jemur vitamin D, jalan atas tanah. Tapi lebih kebaikan dari keburukan lah. Kaki ayam dan sebagainya. Jadi, kesihatan itu kita jaga kerana KKM ni tak main peranan lagi dah. Dia tak bagi informasi alternatif. Dia hanya penaja saja. Kenapa dia tak bagi? Kenapa dia tak bagi untuk misalnya cara jaga? Kerana dia kesihatan. Macam orang lahir anak semua ikut dia je. Tengok, orang ada bagi saya yogurt pagi ni saya nak rasa yogurt tu sikit. Saya nak rasa yogurt tu sikit, tak ada gula. Contohlah, kerana dia ada probiotik. Dia ada apa dinamakan kuman. Kuman tu usus kita. Dan antibiotik ni dikatakan tak baik. Kita bukan doktor. Kita ada tanda tanya, kita nak maklumat. Doktor-doktor kena bagi maklumat yang jujur, tapi tangan mereka terikat. Tangan mereka penaja, kejaya. So berlaku pandemik yang 3 tahun lepas semua dah terbongkar. Tapi WHO degil, bukan kata degil, memang itu agenda dia. Apa nak buat penaja. WHO ni bukan free tau. FDA dibayar oleh pembayar cukai Amerika Syarikat, tapi WHO ni dibayar oleh penaja-penaja negara macam China, Amerika, penaja utama. Donald Trump pergi tarik diri daripada menaja WHO, baru kita sedar penaja utama dia Amerika, penaja kedua dia China, dan penaja ketiga orang perseorangan seorang, Bill Pagar. Bill Pagar ni, lepas tu you tahulah dia ada vaksin dia, mRNA dia. Saya bukan anti semua ni, saya suka, saya kaji. Dr. Glenn Campbell, dia pro-vaksin. Dr. Roland, dia pun pro-vaksin. Dia guna. Tapi dia kaji. Akhirnya Dr. Glenn Campbell ada berjuta pengikut dia. Dia sudah berpaling tada. Dia soalkan IHR 2005. Waalaikumsalam semua. Okey, MCMO. Momo. Okey. Jadi kita... saya tak percaya penyakit X ini akan datang. Ya, saya kita harap tidak. Kita dah kena lockdown, dah hampir bankrupt dah. Ya, tapi kita kena cerdik lah. Kita tengok cara dia buat berita ni macam dulu juga. Kita tak percaya, tak ada mayat-mayat berkelimpangan. Tapi dia buat juga agenda dia, dia buat juga SOP dia. Semua terpaksa akur, terpaksa kurung. Lepas tu tak mati-mati virus tu. Memang tak boleh mati virus tu. Pakai lampi muka, buat 2 meter jarak, kurung sebulan, padahal 10 hari dah habis vaksin tu. KKM, DG, Nur Hisham masa tu cakap begitu. Kita ikuti TV tu aja dia lapor. Ya. Dan tapi tak mati. Setahun, 2 tahun dah mati. Dan sekarang pun masih lapor apa benda virus ni. Rupanya virus sentiasa ada. Dia punya PCR test tu yang puaka tu. Dia pergi test apa benda kat dalam tu kan. So, kita tahu daripada sana kita banyak persoalan, tapi kena gam. Tak boleh cakap. Macam ni nak cakap lebih kan. Kena gam. Kena report. Kenapa begini? Kita ni hidup ni semua hamba Allah. Kita semua ni atas bumi ni kita semua akan mati. Jadi kenapa hanya sesama sendiri ya? Kenapa KKM ni menentang kita rakyat? Yang kita rakyat tak ada sebab nak tentang dia, sebab nak prep ke, sebab nak lari hutan, tak payah. Ini negara kita. Kita yang kawal, kita yang merdeka. Buat apa nak lari? Askar, polis di pihak kita. Doktor, jururawat, pihak kita, hospital untuk kita. Kenapa halang kita? Masjid untuk kita, kenapa halang kita?
Kita zombie ke? Kita tak vaksin. Apa tak vaksin? Alhamdulillah sihat. Orang yang vaksin ada masalah. Saya tak boleh cakap begini. Kat Facebook kena ban. Kat YouTube kena ban. TikTok saya tak tahu. TikTok. Tapi dia boleh ban kita begitu saja. Tak boleh bersuara. Jadi, kerajaan ni di pihak siapa? WHO, siapa? Siapa tu di pihak siapa? Come on lah, penaja ni nampak sangat rakus. Jadi kita rakyat ni kena bersatulah. Jangan bergaduh lah. Ini asyik bergaduh. Aku pun tak faham. Apa yang tak faham. Tapi tak apa. Kalau apa kena ban di TikTok, boleh pergi tengok kat Facebook. Kalau ban kat Facebook, tengok kat TikTok. Kena ban dua-dua. Apa kahwin tiga lah. Pergi kat mana ni? Pergi YouTube. Ada Telegram. Apa lagi? Itu sajalah. Pek pun sibuk. Kita pun cari nafkah, cari ekonomi kan. Allah yang jamin rezeki. Jangan takut apa. Ini mesej Apek kepada semua. Jangan gabra, jangan panik. Allah, inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yazanun. Baca itu berkali-kali. Allah lah sebaik-baik penjaga. Ya, Allah sebaik-baik penjaga kita. Dan kita ni tengok ini yang talang bunga talang. Dia warna kerabu macam nasi kerabu. Dia sihat. Dia Apek ni semua ambil benda-benda sihat. Tengok ni. Ada budu. Tengok ada budu. Ini budu sihat ni, probiotik. Apa lagi? Kicap ya. Cincaluk dah habis dah. Benda-benda tak sihat tengok. Ni benda tak sihat semua ni. Ini benda tak. Kacang sihat tak apa. Kacang sihat. Yang lain tu tak sihat. Yogurt ni sihat. Apa tak percayalah benda proses ni. Bil proses ni. Apa lagi? Sugar proses ke apa ke. Orang kata kurang manis. Janganlah. Langsung tak manis. TC kosong. Apa selalu order. TC kosong. Apa lagi? Kopi C kosong. Atau selalu apa order carrot. Tak nak sugar, tak nak gula, tak nak susu. Baru kita sihat. Nampak? Baru kita hidup dengan keadaan yang healthy lah. We want healthy life. But this KKM, Ministry of Health, on whose side is it on? You see? Is it on the Muslim side? Or rakyat side? On our side? Or on the sponsor side? KKM ni dia dia memihak kepada siapa sebenarnya? Kenapa memihak kepada penaja? Kenapa iklan dia keluar? Dia mengiklankan sekarang penyakit X 50 juta akan mati. Tapislah itu berita. Ini berita angin, berita penaja. Tapi lawan ayat ni rakyat PPIM kata banyak kes aduan. Saya tak percaya. Saya percaya mati ni biasa. Setiap hari 450 orang mati di Malaysia dan 150,000 orang mati dalam dunia. Kita kira dan kita berfikir. Allah sebut la'allakum yatafakkarun, tanda-tanda Allah supaya kamu berfikir. Masalahnya inilah mungkin KKM ada perjanjian pihak penaja itu perjanjian berat sebelah. Itu perjanjian yang tak adil. Itu perjanjian memihak kepada orang lain. Kita pembayar cukai, kita penaja utama WHO dan bil pagar ni semua, duit mereka ni kemudianlah, tapi dengan syarat kita yang pembeli utama, kita tuan utama negara, kita yang membayar cukai tau, gaji doktor semua, polis, tentera, sampai pada raja, daripada zakat ke, daripada ufti emas ke apa, kita rakyat rakyat sentiasa di bawah. Kesianlah kat rakyat. Kalau mati rakyat, tapi setiap hari mati 450 dan 150,000 setiap hari. Lepas semalam saya tengah fikir kali ni orang pula, aku tengah live dia tengah bising. Aduh, Kaspian. Aku tengah live ya. Okay. So jadi bila saya kira balik 150,000 orang mati, 150,000 people died every day
mati setiap hari, you kali 365 berapa? 50 juta lebih. Jadi dia cakap 50 juta akan mati. Macam Spanish flu, kita dengar terkejut tau. Covid dulu 7 juta. Kita terkejut, kita kira lah kan. Kita bukan anti-government. Kena dengar baik-baik government ini. Jangan ban kita MC ni. Facebook suruh ban, kita ban. Protes lah kat Facebook. Buat macam China. China block Facebook tu. Ni Toronto. Wah, you ikut saya Saudara, kalau terlibat ke, boleh join ke apa, mari kita bincang. Saya nak jemaah kerana Toronto ni Kristian. Saya dakwah kepada mereka lah. Mereka ni agama Kristian, Buddha, Amoy tu kan. Lepas tu mereka Hong Kong, China, saya tengok. Itu semalam saya jumpa dengan grup kat sini kan. Saya bagi, dan orang kita ni genius. Orang kita ni boleh program, boleh hack. Tapi kita tak pakai. My sejahtera kita bagi kat Yahudi akhirnya. Singapura, Amerika, lepas tu Yahudi. Yahudi tak salah. Tapi 170 juta ringgit, kenapa tak bagi macam orang tak mau bagi APEC, bagilah orang kita. Alah bagi 20 juta pun kita pun boleh buat masjid. Tahu? Masjid yang tak cucuk. You see? So, saya nak jadi suara yang siuman. Saya tidak kiri, tidak kanan. Saya bukan macam baik preacher, maaf lah ya. Baik preacher ni saya suka, saya ikuti dia. Atau orang lain lah yang terlalu tasawuf, terlalu meratih, sampai tak terfikir. Kerana Allah kata, la'allakum yatafakkarun. Kena selalu berfikir. Kalau tidak, kita tertipu kiri, tertipu kanan. Nak lari daripada duit dolar, pergi ke emas, kena tipu emas. Banyak. Saya tahu, saya terlibat. Faham tak? Kan? Okay. So, ini terpaksa kita bersuara. Walaupun kita sibuk kan. Saya tak mahu masuk campur, bukan nak cari populariti. Tapi rasa dia akan buatlah penyakit X ni. Saya rasa. Dia akan go all out lah. Penaja cakap all out. Dia akan all out. Okey. Ugun. Getak mereka. Okey. Dia akan getak lah. Okey. Seperti biasa. Sesiapa yang tak kerja. Dia beli. Lepas tu you cucuk angin, dia tak kisah. You cucuk angin je tak kisah. Tapi you menyusahkan orang, you stress orang. Orang check, you pun gabra tau. Orang check you punya sijil ke apa ke. Kita buat palsu, bang. Nanti kita kena bongkar, tak ada. Boleh buat palsu. Tengok nanti saya kena ban. Tembak angin. Saya pun photoshop lah kawan yang pergi inject berpuluh-puluh kali. Pinjam kau punya sijil, dia betul-betul pergi inject. Tapi banyak rakyat akan betul-betul kena inject. Banyak yang macam mana nak buat ni? APEC macam mana buat? Banyak orang tanya saya, APEC macam mana hack ni? Saya kata hack sendiri, senang saja. Atau beritahu doktor, tolonglah doktor, jangan cucuk lah, tembak angin. Tembak kat luar. Jangan bagi dalam badan kita. Tapi, kena ke kita buat begitu? Sedih kan? Kita sebagai rakyat lah, kita kena bersembunyi daripada polis, sembunyi daripada KKM. Kenapa kita nak buat begitu? Kenapa kita tak boleh hidup dalam kebebasan merdeka? Baru bulan lepas ke berapa minggu lepas kita merdeka. Tak betul merdeka lah kita ni. Orang kata digitalization. Jangan risau, digitalization mudarat dia kecil. Inflasi mudarat dia kecil. Riba yang inflasi tak apa. Riba yang pergi pinjam bank Islam ni tak guna ni. Itu betul haram. Banyak menunggang agama. Ini maulud Nabi. Orang bergaduh. Saya bukan soal halal haram. Saya cuma kata, saya sampaikan kalau Nabi tak buat, semua tak buat. Bukan saya wasabi. Orang pun tak faham. Ya. Kerana saya nak umat ni dia balik bersatu. Kenapa nak gaduh? Kan saya main troll aja lah. Wasabi cakap gini. Tapi sebenarnya dia bergaduh. Dia melanggar hukum surah Al-Hujurat, inna mu'minu ikhwan tu, jangan bergaduh sama sendiri, dan siapa menzalimi kamu memiliki perangi dia. Jadi saya perangi dua-dua. Tapi saya bukan khawarij. Saya mazhab ibadi. 20 ke 80 hijrah ada mazhab ibadi, diperangi oleh semua khalifah. Kerana daripada dia lahir khawarij. Khawarij yang perangi dua-dua. Ali pun tak nak, Muawiyah pun tak nak. Kita bukan khawarij. Kita nak dua-dua. Kita suruh mereka berdamai. Kerana ayat Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat 8-9 kata, inna mu'minuna ikhwan. Saudara kamu semua, kita semua bersaudara. Malah manusia semua bersaudara, kita semua Bani Adam. Ya. Iblis nangis bila Bani Adam lahir. Bukan Rasulullah lahir. Ini kita nak bercanggah-canggah ni. Saya tengok kita manusia ni tak boleh fikir macam mana duduk bersama tau. Bersatu tau. Kan? Tengok China ni.
Dia kata guna komunis tapi dia tak pecah. Uyghur ni dicucuk oleh CIA lah, you tahulah kan. Jadi macam di Sabah orang cucuk. Dulu Jeffrey Parentingan ke apa ke, kita tangkap masuk ISA. Orang Sulu, orang Serang Lahad Datu, kita tembak balik dengan MiG-25 ke Pulau Sulu, Pahlawan. Razul Sayaf pun kita buat operasi kerana penganas. Yalah, komunis. Kita membelasah, siapa yang menganas tak dibenarkan. Jadi kita bukan penganas, tapi kita diganasi, kita kena bersabar, bersatu, dan macam PPIM kita kena sokong. Tapi jangan keterlaluan. Allah dah kata jangan keterlaluan. Jangan kata sampai chemtrail ini racun, sampai ada microchip dan vaksin, tak ada. Sampai 5G boleh bunuh kita, tak ada. Sampai vaksin ada graphene oxide, tak ada. Dia berniaga saja. Ramai orang mati kerana stres. Jangan masuk grup-grup yang buat kita stres. Kita tenang, buat kerja kita, Allahi tawakal, ya. Dan kita la khaufun alaihim walhum yazanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Kita orang yang beriman dan sabar, dan kita bukan orang yang meratib, dan doa kita tak panjang-panjang. Ya, saya tengok doa kita dalam Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Muhammad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Simple aja. Kalau orang datang kepada kita, KKM ke Kota Bintu ke, maaf encik, ini rumah saya peribadi, saya duduk dalam, jangan ganggu saya lah. Ya. Biar saya boleh beribadat dengan keluarga saya. Sebenarnya polis semua tak boleh masuk rumah, melainkan dia ada warrant, dan ini bukan warrant tangkap. Ini berlaku dalam masa pandemik, masa di Kuala Pilah ada seorang jemaah KKM datang kat kampung ni, saya dekat sana. Selepas kejadian mereka ceritalah, datang polis semua dengan ambulans semua nak angkat orang tu. Dia tak nak keluar, dia kurung diri dia kat dalam. Berzikir lah, malah ratib lah, tapi kata Allah. Dan kita boleh pertahankan diri kita, halal darah masa itu, kerana awak pertahankan maruah sendiri. Seorang perempuan kalau dia diceroboi, tak kira ustaz ke, mufti ke, pergi sentuh perempuan tu, kamu sebagai perempuan wajib mempertahankan kata maaf. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Itu ucapan Maryam semasa Jibril datang kepada dia kan, aku berlindung dengan Allah. Begitu. Jangan ucap aja aku berlindung dengan Allah, kan. Kita kata aku berlindung dengan Allah. Ya, jangan sentuh aku. Aku berlindung dengan Allah. Allah lahul mulk yuhyi wa yumit. Dia hidup dan mematikan. Aku boleh bernafas ni kerana Allah. Kamu boleh bernafas kerana Allah. Begitu. Tenang. Allah hadir ni. Allah hadir dalam ruang ini. Di luar ruang dan dalam ruang. Di luar masa dan dalam masa. Jadi jangan takut. Yang boleh buat TikTok ni live ni, Putrajaya yang apa, Cyberjaya sini, Presin 8 apa duduk, yang line broadband dia kokak tau. Tapi app tu boleh buat streaming, dia boleh buat compression. Kita belajar IT, kita tahulah kan. Jadi tu apa adik kakak, kita tenang, ya. Kita tenang, kita rasional. Kerana mereka tuduh kita konspirasi teori. Dia tuduh kita bumi lepeh. Saya tak percaya bumi lepeh kerana saya ada perkiraan, ya. Orang Cina dulu percaya bumi lepeh pasal dia salah assumption dia angle tu, dia sangka matahari 200,000. Tapi kita kata bulat, baru dia tahu 7 darjat tu bulat. Itu padri-padri Jesuit yang sampai Cina beritahu Cina dulu. Dinasti Cina dulu. Dia kira Cina pun tahu kira. Dia tengok ada angle, tapi dia sangka rata. Dia kira, dia kata matahari 200,000, bukan 93 juta batu jauh. 93 juta batu, bukan 200,000. So, perkiraan tu penting. Macam ni dia sampai 50 juta tu, 150,000 mati setiap hari. Google sekarang. How many people die a day in the world? Berapa orang mati dalam dunia setiap hari? Jangan percaya apa. Pergi Google. 150,000. Berapa mati di Malaysia? 450 ekor. 150,000 orang mati setiap hari kali 365. Dia lebih lah, dekat 60 juta lah. Dari sana lah dia ketip 50 juta akan mati. Kita kata, biasalah yo. Takkan kita bayangkan berbilion-bilion dia beritahu kita berita yang bukan berita. Setiap hari akan hujan. Memanglah hujan, kau ni buat kerja apa? Setiap hari akan ada penjenayah. Memanglah ada penjenayah. Dan penjenayah lebih daripada orang dalam yang 47 tuduhan tu. Walaupun saya kenal Zahid Hamidi, walaupun saya kenal Anwar Ibrahim PMX, masa dia lantik anak dia Nurul Izzah tu, dia kata tanpa gaji, saya lawan. Ini kronisme. Katakan saya PMC lah, PMX1 lah.
Apek jadi Perdana Menteri. Lepas tu Apek pergi lantik kawan Apek tu yang kat Bandar Tun Razak tu. Lepas tu lagi satu kawan kat mana? Kat Putrajaya apa ni? Ada satu kawan kat Sabah Jaya, ada satu kawan kat UK Perdana. Okey, saya lantik kau Menteri Kesihatan. Tak payah gaji. Tapi kroni. Jadi projek dia sapu. Dasar dia boleh amalkan. Ya. So kita, siapa? Walamak, Apek ni bukan tetek tak ada tetek nak tunjuk lah Apek ni. Tengok, bukan beribu. Saya tengok dalam TikTok ni orang tunjuk tetek. Buat dada lah kan. Dia pakai tudung. Ini lagi satu hal. Pakai tudung. Tapi body semua. Saya tak pakai filter. Gigi pun saya tak pakai filter. Saya ori ni. Ori betul. Taklah cucuk punya darah lagi. Suci. Saya nak cari isteri yang suci, soleha dan sihat. Ada tak? Ada PM Apek. Bawa terus. Nikah dulu lah. Ini nak kiamat lah ni. Tahun depan Imam Mahdi mari Kita nikah ramai lah bagi beranak. Kita lawan balik. Fitrah hidup kita fitrah. Jangan takut. Walaupun hari ini hari kiamat, bukan hari kiamat, hari kehancuran, kamu ada benih kelapa, kelapa sawit ke pisang ke apa ke, kamu tanam. Ini mana kita punya sangka baik. Bukan kata sangka baik tak ada Allah. Memang Allah punya. Allah uji kita. Allazi khalaqakum mauta wa hayat, untuk uji siapa ayyukum ahsanu amala. Betul tak? Waalaikumsalam. Nur Cahaya Kasih 267. Okey. So conclusion dia, kita nak rakyat semua, tak sepatut rakyat buat ni, wakil rakyat yang buat, tapi tak seekor pun wakil rakyat bersuara. IHR 2005 yang IPPIM perjuangkan banyak doktor seluruh dunia, kerana mereka modifikan 2005 punya International Health Regulation WHO bila berlaku pandemik. Dia ada berapa klausa di sana, terma di sana, dia kata dia tak akan hormati hak kita. Dia kira emergency. Dia suruh kurung semua. Tak boleh keluar. Matilah kita dulu, dah mati kerana terkurung, bukan mati kerana penyakit. Apek jaga imuniti, kita makan, minum yogurt, kopi brew punya. Sedap yogurt ni, pasal ada probiotik, ada kuman ni, bahaya tak? You nak sanitize ke? Tangan, kita makan dengan tangan, kita ambil wuduk, dah bersih daripada kotoran, najis ke apa, tapi jangan sanitize. You sanitize, you bunuh kuman ni semua. Nak buat probiotik, nak buat sauerkraut, nak buat sayur peram. Kita nak buat sayur peram kan, tangan kita ni kena dengan kuman. Panggil anak-anak, basuh dah anak-anak semua. Air liuk dia semua tak apa. Kita buat itu gobis, kita peram 21 hari, dia jadi sauerkraut. Saya jumpa di Austria dulu. Di Germany, popular. Rupanya dia gobis peram. Kita makan kan, kita bubur garam sikit, cengkeh, kayu manis, biar peram bersama-sama. Sedikit limau, cili, kita buat peram macam kimchi. Lepas tu lepas 21 hari kita makan nasi, ada budu, ada cincaluk, ada belacan. Sihat kita. Lepas tu kita kena jalan kaki pagi-pagi. Apek tadi pergi berjemur sekejap. Buka baju, berjemur. Lepas tu belilah alat untuk exercise, beli yang 5 liter punya air untuk angkat, kena exercise. Lepas tu puasa keto, mana buka puasa tak ada gula, tak ada nasi putih, kita makan dengan sup tulang, sup dia buat murah pasar borong Kelang. Jadi nak prep pergi duduk sebelah pasar borong Kelang, sup tulang tulang gearbox sampai kita boleh makan. Buka puasa tu rasa tak lapar. Tengok perut kempis, tengok. Alhamdulillah, saya dulu 80 kilo, sekarang dah 73 lah. Kalau betul-betul kan 70 saja, 10 kilo boleh drop. Bermakna orang kata terlalu kurus, handsome gemuk, kaya jadi kita sihat, yang penting kita sihat. Tapi satu hari kita akan mati. Kita kata aku nak hidup lagi selama ni, tak boleh. Bukan kata tak boleh. Bill Gates ni semua mereka tengah buat research macam mana manusia boleh preserve otak dia semua tu, boleh. Tapi roh tu sudah tak ada. Roh engkau ni, aku ni siapa ni? Roh aku ni akan belah, akan mati. Faham tak? Akan meninggalkan dunia ni, meninggalkan jasad. Macam mana kiamat ni semua, wallahu a'lam. Pasal tak ada orang balik untuk cerita. Ada orang kata near death experience, NDE semua dia balik kan. Rupa-rupanya dia ikut agama dia. Kalau dia Buddha, dia akan nampak Buddha. Dia Kristian, dia akan nampak salib. Kalau dia Islam, dia akan nampak Nabi ke apa kan.
Maknanya dia ada halusan nasi dalam diri dia. Tapi saya percaya dia akan cross satu alam, dia tak akan balik lagi lah. Quran ini benar. Kenapa saya tahu Quran ini benar? Kerana saya masih mengkaji. Kalau kitab tu kita masih mengkaji, bermakna itu satu menarik. Macam perempuan lah, kita masih tengok kat dia kan. Ada sesuatu kita tarik kat dia. Lama lah. Tak lama awak cari pasal. Drama-drama kan. Inilah. This KKM, I'm telling you. Kalau siapa dalam KKM, anda ni bukan hamba. Orang yang makan gaji ni, jangan anggap diri dia ni, aku hamba, aku tak boleh buat apa. Kita hamba Allah. Kita diberikan hak besar. Dan ini ujian Allah. Dan besok kamu depan Allah, kamu halang orang pergi masjid lah, misalnya. Neraka tau, ada 3 ayat. Jadi kalau saya jadi AJK masjid, saya letak jawatan. Saya akan letak jawatan. Tak, lepas tu orang lain zalim naik. Kalau ikut surah At-Taubah, kita perangi. Surah Al-Hujurat, kita perangi. Kita kata, tak boleh. Jangan tutup pintu masjid. Dia nak curi, silakan. Nak curi RM22. Saya tambahkan jadi RM30. Ini cara orang Islam. Baru orang bukan Islam, orang belum Islam, dia tengok kita, Masya Allah, cantiknya Islam. Tengok Apek masuk Islam kan. Apek geram tau. Nak tarik amoy-amoy ni yang seluar-seluar pendek. Tak apalah dia seluar pendek. Biar dia masuk Islam ni nak. Dia akan dia akan tambah lebih insaf, kita kata. Dia akan lebih cantik. Dia akan rasa. Tengok ada amoy kat TikTok dia pakai tudung. Dia tahu cantik. Tutup cantik kan. Jadi bagaimana kita nak bagi orang bukan Islam tertarik pada Islam? Kita kena tunjuk contoh. Sekarang kita bergaduh. Saya pergi letak sikit tentang Maulidi Rasul, bergaduh habis semua. Halal haram, ini tak halal, ini tak haram. Sudahlah. Penunggang-penunggang agama kita, umat ni, sudahlah. Dengar baik-baik 15 kali apa ulama kita tengah cerita. Mereka cerita benda, ini halal, ini haram. Nabi dulu tak buat gitu. Allah saja boleh halal haram. Mina Allah tak kata haram, jangan kata haram. Allah tak kata halal, jangan kata halal. You nak raih, sebenarnya kepada saya, you nak raih birthday, pergi raih. Tapi jangan anggap dia naikkan engkau punya pahala ke apa, kerana Allah tak royak. Macam nikah. Orang pergi tambahkan, betul lah dia punya ucapan. Tak ada. Ucapan nikah sebenarnya, saya terima nikahnya. Dia dah pergi sana, dah bersedia lelaki tu. Dah tengok muka perempuan tu, kamu tak buta kah? Dia nak kahwin lah tu. Nak setubuh lah tu. Perempuan tu pun tak sedia pergi sana. Dia tak paksa, dia tak menangis. Sudahlah. Nak kahwin? Malu nak kahwin. Sudahlah. Dia terima nikah. Dia orang tengah bergobar-gobar tu nak kahwin, nak nikah. Nak ijma' dah jimat dah. Ini hukum fitrah Allah bagi. Jangan menyusahkan hantaran 5 tiang 4 tiang kepala otak dia semua. Saya masuk Islam ni, kenapa saya tertarik Islam? Dia cantik, dia muda. Percayalah, siapa yang mengaji Islam macam Apek mengaji sikit, cantik tu cantik. Kepada saya, semua orang akan masuk Islam. Yahudi pun masuk Islam. Tapi kita pun baling bom kat dia. Ada cara dia. Islam ni semua ada cara dia. Masalahnya kita degil, denial, defensive, 3D ni. Degil, defensive, denial. Lepas tu apa? Tak nak kaji ayat Allah. Meratip saja. Ini yang rosak kita ni. Ini yang kita tak bersatu. Ada apa tanya lagi? Tak ada Jadi kita tunggulah saatnya kita masing-masing kita menunggulah sehingga KKM datang, apa dia nak buat. Tapi saya dah ready. Saya sama macam dulu lagi. Saya dah cakap, you letak kat sini, you kata tangan siapa KKM ke Allah, saya jawab Allah. Dengan tenang, saya takkan menjerit. Saya takkan lawan. Saya kata, Tuan, saya tak izinkan halal darah Tuan. Saya cakap begitu. Ini saya diajar. Saya tak perlu sebut siapa tu guru saya. Saya tak perlu sebut di mana Allah. Saya kata, maaf, engkau tak boleh pasal sesiapa. Engkau tak boleh yakinkan saya banyak soalan. Tapi mereka tak nak dengar. Percayalah tak nak dengar. Jadi kita boleh saman dia. Banyak dah pergi saman dia. Dr. Roland di saman dia. Defend balik, kita sokong Dr. Roland. Tak kisah dia bukan Islam. Tak kisah dia warna gelap ke apa. Allah pilih siapa dia kendaki. Dan kita tak tahu siapa sebenarnya beriman. Kerana Allah tahu rahsia hati. Malaikat catat benda amalan. Malaikat catat benda di luar. Malaikat pun tak tahu rahsia hati. Hanya Allah. Surah Ar-Ra'd
Ayat 11 Allah kata malaikat mencatat perbuatan kamu, tapi kami yang tahu, walaupun dicatat ke tidak, dicerita ke tidak, kami yang tahu rahsia hatimu, dan di akhirat esok akan dibongkarkan. Siapa yang tukar nasib dalam diri dia, iaitu rahsia hati itu, kami akan tukar nasib dia. Nampak tak? Jadi ikhlaskan hati itu, bukan kepada manusia, bukan kepada malaikat. Dia lebih deep dari sana. Cantik. Saya terima kasihlah sahabat yang kongsi saya semalam tu. Apek ni jahil sebenarnya. Khairul Imran semalam. Dia cerita, tidak. Malaikat pun tak tahu apa you buat dalam hati. Itu sebab dicatat bila terbuat. Walaupun you niat jahat, dia tak tercatat sebagai kesalahan. Sehingga you pergi buat tu, baru satu dosa. You niat buat baik, you tak buat, dicatat sebagai satu kebaikan, Allah bagi free bonus. Ya, itulah cantiknya Islam. Iman tu konsep mengikut fitrah yang ditentukan Allah kepada manusia, itu kepada rukun iman. Ya. Tapi saya rasa nak simplifikan, kerana kita nak tarik amoy. Apa akong, apa tu iman. Cantiklah tu kita sebut fitrah. Hati kamu kita tanya akong, amoy, lu rasa lu luar cantik lah, tapi dalam hati lu ada lagi cantik lah. Lu rasa apa? Kalau lu rasa cantik lu tak akan pakai cincu, tak akan pakai filter, tak akan tunjuk body tau. Kadang pakai tudung Melayu pun, tapi dia tunjuk body. Padahal ayat tu kata tutup body, bukan tutup rambut. Tapi orang kita Islam je lah tutup rambut. Ni nampak rambut, tapi nampak tetek dia tak cakap. Apa? Dia kata tak jelas. Itulah Islam tu mudah ya. Terima kasih ya. Fira 777. Itu rukun iman. Kita kena simplifikan untuk orang bukan Islam. Kerana dulu saya tak masuk Islam ni, saya tak tertarik kerana complicated. Tak boleh makan ni. Kalau pakai ni macam. Perempuan tak boleh pakai jin. Saya complicated. Dia pergi meratib, pergi baca, pergi masjid. Tapi bila seorang tu beritahu saya, dia kebenaran, dia fitrah. Yalah, kita rasa sejuk bila kita dengar kan. Dialah fitrah kamu. Saya dosa semua, tak ada apa. Itu fitrah manusia berdosa, kita taubat. Itu macam tak ada cilaka kau ni semua, asyik judi saja, asyik main nombor ekor selalu masuk neraka lah lu. Tak boleh masuk syurga punya, mereka pun lari yo. Tak boleh ni macam. Kita nak tarik orang, kita dapat tarik seorang memeluk Islam kerana kita sebab syurga tau. Itu sebab orang Kelantan ni jaga Apek, ni rumah orang Kelantan. Apek mari duduk sini kan, dia bagi saya duduk free. Dia nak bayar juga bil-bil semua, tapi tak terbayar. Apek bayar lah kan. Tapi Apek terharu lah. Rupanya orang Kelantan ni dia ada satu adat tau, tapi adat yang baik. Iaitu kalau orang jaga seorang mu'alaf macam Apek, kamu dapat syurga. My passport to heaven, dia cakap. Jadi Apek tak ada susah tau. Apek tak ada minta lah pertolongan sangat. Apek kerja sini, berusaha tolong balik lah orang yang tolong saya. Tapi kalau rasa susah sangat kan, saya tak ada tempat pergi kan, saya pergi ke Bintu orang Kelantan kan, saya tak ada tempat duduk, dia bagi tempat duduk tau, orang Kelantan ni ya. Saya pergi Pasir Mas lah. Mak dia ke ambon ni dah tak ada siapa dah ni. Tak ada orang nak nikah sama saya, dia bagi ada lah dia. Dia macam Ansar tau. Tak ada orang nikah, saya bagi anak perempuan saya lah. Nak isteri saya ceraikan, bagi kamu lah. Ini orang Muhajirin dan Ansar. Begitulah orang Kelantan ni lah. Orang Cambodia sampai ke Kelang Cepu kan. Keluarga angkat saya, arwah ayah dia kan, Adun Melo lah, Cikgu Azhari tu. Dia akan pergi Kelang Cepu tu, dia tunggu bot-bot orang Cambodia datang, mereka berebut ambil anak angkat. Mari keluarga saya, kerana mereka percaya membantu pelarian, membantu sesama Islam, silaturahim, ambil sebagai keluarga angkat, bantu orang memeluk Islam terutama. Yang datang dari Islam tu, dia rasa dia dapat syurga. Dia jaga dengan penuh kasih sayang. Dia bagi kain pelekat, dia bagi tuala. Ini berlaku pada saya pun terharu lah. Saya terharu. Menarik kita. Begitulah. Manusia ni dia tertarik dengan hati. Dia tak boleh dengan otak. Kita fikir kan. Tapi otak tu, orang jahat pun, ini lah saya rayu pada KKM lah. Awak bukan jahat. Saya rayu kepada PMX. Awak bukan orang jahat. Awak telah dijahati oleh orang lain. Berfikirlah. Ini soal pandemik pasu ini. Statistik ada. Buat perbincangan terbuka. Dan mereka ni mendesak kamu. Kamu mesti tahu orang tengah desak kamu ni. Mereka nak duit. Mereka bankrupt. Dia buat kita bankrupt. Saya percaya, saya beritahu kalau kita pergi lockdown lagi
Kita bankrupt. Kita dah bankrupt. Hutang kita daripada mencecah bertriliun tau. Amerika double lah dia punya. Dunia jadi riba ni, peminjam wang ni, dia makin kaya. Lockdown. Tak apa, pinjam wang. EPF tak boleh, keluarkan. Jadi kita jadi apa? Kerana kita kurung. Bila kurung, mana produktif ni? Kita kerja, kita dapat duit. Kita diam, tak boleh dapat duit. Grab dia yang dapat lebih duit. Orang Grab kita tengok terpaksa jalan kaki. Rotek mati, okeylah maafkan. Sekarang tak maafkan. Sepatutnya motosikal dia maafkan rotek. Polis patut ada SOP. Kalau dia tak bayar, bagi warning saja. Warning 10 kali, bagi warning juga ni adik. Bagi nasihat adik. Oh ni tak ada rotek, tak ada insurans, belilah ya. Ni aku bagi derma ni, pakak polis ni bagi, dah kutip ni. Kita roadblock ni dah kutip duit banyak ni. Ni harta rampasan ni. Ghanimah ni, bagilah adik ni sikit RM50 saja. Terpati ke apa kan. Beli rotek. Begitulah kan. Kita ni mesti rahmat tau. Nabi ni orang kencing dalam masjid, sahabat nak pukul, dia kata jangan, bagi dia habis kencing dulu. Dia dah habis kencing, sahabat nak pukul, nanti pergi jirus dengan air. Dulu masjid ni bukan macam tal kita cantik ni, tanah aja. Jirus dengan air, jangan pukul dia. Jadi orang ni dia jahil ya. Kan, jadi dia tak tahu. Bila dia tengok perangai orang Islam ni begitu baik kepada dia, tak pukul dia, menerima dia, tak panggil dia pendatang, ini semua bumi Allah. Engkau pun berhak sini selagi engkau buat baik. Engkau setinggal. Engkau setinggal atas tanah orang. Engkau setinggal atas tanah orang. Engkau tanam sayur halal. Ada orang Islam buat begitu. Jadi ada orang Cina ke siapa, tak sekira siapa lah, India ke apa kan. Ada yang tak baik, tapi ada yang baik, ada yang memeluk Islam kerana dia tengok kebaikan orang Islam. Saya tahu daripada sejarah hidup kita yang lama, kita campur dengan orang, kita tengok manusia ni boleh berubah. Manusia ni berubah bila kita tunjuk kasih sayang. Kita tarik. Jadi sekarang kita kena tunjuk kasih sayang kita. Dulu kepada KJ, kita sayang dia sampai dia mengganggu sekarang. Dia nak buat kita susah. Saya doakan untuk dia. Bil pagar pun saya doa untuk dia. Allah, berikanlah bil pagar ni hidayat. Ya Allah, berilah KKM kita, Menteri Kesihatan kita hidayat lah semua. Kerana ini semua hamba engkau ya Allah. Janganlah bagi mereka terpesong berpecah belah. Bagilah rakyat ni bersatu. Kenapa nak bergaduh pasal maulud? Dia nak buat-buatlah. Lepas tu dia tak paksa kita jangan paksa dia. Dia nak doa kunut, biarlah doa. Panjangkan lagi kunut dia. Dia sunat muakkad. Dan ustaz-ustaz menunggang agama ni janganlah tunggang. Bagilah duit harta kamu ni. Saya tengok tafiz ni semua berterabur tau. Itulah yang sedihnya. Ya, betul tak? Jadi itulah keadaan kita hari ini. Kita dimiskinkan, tapi kerana salah kita juga. Kerana Allah ni kadang mungkin menghukum atau menguji kita. Saya percaya Allah menguji kita kerana kita tak bersatu. Kita ingkar ayat dia, kita tak berdakwah, kita pergi anyanya lagi orang lain. Ya. Sekejap nanti. So itulah keadaan dia. Kita dalam keadaan bukan tertekan. Kita sepatut tengok cara jalan keluar. Bersatu, kita kena bersatu. Berilmu, kita kena berilmu. Dan pandai berhujung. Bersatu, berilmu dan berhujung. Bermakna kita bila jumpa dengan KKM ke siapa ke pihak penguasa, kita berhujung dengan dia yang baik. Walaupun kita tak dibenarkan, walaupun kita ditahan ke dan sebagainya. Lepas ni saya akan save ini, saya akan masukkan dalam YouTube. Kerana saya percaya kita sebarkan, saya nak sebarkan cara kesederhanaan, cara moderat. Maknanya tidak keterlaluan. Saya bukan teori konspirasi. Saya tak percaya vaksin ini membunuh, saya nak cakap. Tetapi saya percaya ia bukan vaksin. Okey, saya dulu kecil pernah ambil vaksin, tapi saya tak percaya sesuatu yang asyik ambil berkali-kali. Ini apa benda ni? Betul tak? Apa benda ni kena ambil berkali-kali setiap 6 bulan, setiap 2-3 tahun ni? Kerana mereka dapati dia boleh untung. Dan KKM kita, Allah, sedih lah KKM ni.
Jom kita sokong PPIM, dia dah hantar protes, dia dah buat laporan polis. Siapa boleh tolong buat laporan kalau bukan saya menghasut ni PPIM anjurkan masing-masing membuat laporan polis. APEC pun belum buat laporan polis. APEC akan cuba, nanti besok saya jumpa PPIM, saya akan cubalah. Saya akan buat laporan polis dengan tulisan saya sendiri. Dia ada standard punya, tapi tulisan saya lah, tolonglah saya nak lapor KKM ni dibeli. Saya buat laporan polis bahawa kerajaan kita sudah dibeli oleh penaja. Iaitu rasuah peringkat institusional. Faham tak? Rasuah peringkat institusional, G2G. Kerana dia ada rasuah secara negara ke negara. Kita tak setuju. Saya sebagai rakyat tak setuju. Saya tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Bukan oleh PPIM, bukan oleh Baik Preacher, bukan oleh Syekh Sufi saya, bukan oleh Nabi ke, Wasabi ke, Sufi ke, Syiah ke. Tapi fitrah saya sendiri, saya rasa kerajaan kita banyak soalan. Itu baru jelas. Bila kita buat benda cara ikhlas dengan fikiran sendiri tau. Bukan copy paste orang tau. Ya ke? Ya ke ini chemtrail ni semua ada racun? Tak. Kita siasat. Bila tak ada bukti, kita jangan sebarkan. Kita keluar daripada grup-grup yang kononnya akhir zaman. Tidak ada akhir zaman, tidak ada awal zaman. Zaman ini ada sedia kala Allah jadikan dalam ruang dan masa. Ya, Allah awal wal akhir wal zahir wal batin. Itu keadaan dia. Jadi sekian saja, saya banyak mesej masuk ini. Nanti kita sambung lagi. Okey? Itu kita harap kita ni hidup sejahtera, sentiasa bantu-membantu. Ingat tentang syariat Allah, cara Allah. Ini saya belajar bila saya memeluk Islam, tak ada jalan lain. Fitrah tak ada jalan lain. Kita akan runsing hidup kita. Kita akan kelang kabut hidup kita. Kalau kita Izzat. Tapi laporan tu diterima oleh pihak atasan, diorang lebih suka dengar kata ya. Tapi secara rasmi dia kena ambil laporan tu, dia jadi rekod. Walaupun kita dianyanya kemudian kita boleh bangkitkan rekod tu. Satu. Kedua, saya faham mereka tak dengar, tapi itu sebab saya akan wording saya differently dan saya influencer. Anda semua yang datang tolong bila tularkan saya jadi satu suara. Bila saya bersuara, government akan dengar, polis akan tengok apa ini. Saya percaya KKM dah tengok, special branch dah tengok, dan saya akan appeal, rayu kepada mereka, tolonglah tuan-puan semua. Tolonglah, kita bukan nak troll anda, bukan nak kantoi anda. Anda buat tugas, anda sibuk, anda ada bebanan, saya faham. Saya kawan dengan special brand dulu. Saya pernah kena tangkap oleh special brand dulu. Mereka rasional dengan saya. Kita boleh dirasionalkan. Saya tahu you punya tangan terikat, kaki terikat, mulut terikat, semualah. Tersumbat, perut tersumbat. Jadi, tapi saya kena appeal, ini sekarang lain tau. Dulu kita kena sekat kebebasan satu hal. Tapi kena masuk dalam badan kita, ini halal haram tau kan. Makan itu sensitif kan. You makan apa, sumber apa dalam tu, DNA dia apa. Penting turun-menurun kita, keturunan kita kan. Kita kata, saya kata jasad saja, tapi anak tu kalau lahir macam mana, cacat ke apa, dia penting. Semoga hidup dan mati kita dipermudahkan. Janganlah cakap begitu. Janganlah cakap begitu. Kita kata ya, kita doa begitu, tapi kadang kita depan dengan grup-grup ni susah tau. Kita kata, kadang kita kena bahasa lembut dia, tuan, macam ni tuan. Saya macam mana pun tak akan ambil lah tuan. Tuan nak buat apa, nak susah. Dan polis ni baik. Saya tahu. Mereka akan bagi jalan keluar kalau mereka ikut arahan. Pernah Mohit Kauli kena tahan polis. Polis tu tak bagi dia lepas, dia besut, tak boleh lalu, dia tak vaksin, dia tak bohong. Dia kata keluarga dia vaksin tapi dia tak vaksin. Polis kata, tak apalah encik. Syekh, engkau ikut jalan lagi satu. Tengok polis tolong. Kalau depan pemberita dia kata ini orang tak vaksin, kita nanti saman dia, tapi belakang dia kata tak apalah encik. Banyak polis macam tu kat saya. Saya tak pakai seatbelt ke, dia tengok, ini orang PAH ni, gelombang hijau ni, dululah. Rituan, berapa lama masuk PAH dulu? Dia macam tu kan. Orang kita baik. Pasal bila dia ada kuasa tangan dia ada insaf, dia buat baik. Penguat kuasa ni baik, kita rayu kepada dia, tuan, kesianlah saya tuan, saya nak berniaga ni tuan, jangan sampai, maaflah saya tuan. Macam tu. Yalah. Jadi kita nak rayu kepada hati nurani orang kita. Kita nak rayu kepada suara hati yang kecil. Maaflah tuan, tolonglah saya tuan. Di akhirat kan, kalau kamu tak kesian ibu, tak kesian penganggur yang curi RM22 ni, kenapa tangkap dia? Beritahu dia. Orang masjid ni pun satu tau. Tangkap dia curi, macam ni nanti.
Saya bagi lagi, engkau kerja mana? Sebab tu kita macam tu, ya? Yang mencuri tu, ya? RM22, Allah kesiannya. Kalau dia nak curi betul, baik curi 1MDB ke 47 kes yang Zahid buat tu kan, sekali sign berjuta. Kesian kat dia. Kenapa jutawan-jutawan bilion sapu duit negara tak tolong orang macam ni? Sebab tu dia letak satu tabung, tabung Zahid Hamidi tau. Setiap masjid, dalam ni ada RM22. Ambil, nanti saya top up lagi. Macam tu. Kita sepatut tanya dia, encik kerja mana? Tak ada, mari saya bagi kerja. Awak sapu, jaga kat lantai. Jaga kat, setiap hari saya bagi engkau RM20, RM30. Engkau sapu lantai di masjid ni. Siapa nak derma. Tapi siapa tak ada duit, engkau bagi duit kat dia. Ya? Lepas tu bagilah duit anak-anak makan. Ya? Isteri ke apa, tak ada isteri, kita carikan isteri, ya. Anak-anak macam mana, dah pergi sekolah ke apa, kita tolong. Barulah ikram muslimin. Bila orang tengok kan, masjid ni macam bangunan shopping komplek je saya tengok lah. Bangunan ni cantik semua kan, dikunci lah. Kita nak itikaf pun tak boleh. Di Cambodia boleh pasal masjid dia tak cantik. Cuba kalau kita buka semua masjid kita, main-main duduk dalam KKM tak boleh masuk. Melainkan you nak ibadat. Ya, melainkan you nak berdakwah. Amoy, akong tak mau baik singgah apa, mari masuk masjid. Mari masuk. Macam di masjid Jamik kan, orang bukan Islam kan, kita bagilah dia tudung semua, masuk. Dia nak belajar solat, okey tak apa, kita ajar solat. Kita tak ada pasal masuk Islam. Ramai orang akan masuk Islam tuan-tuan. Ramai orang akan sayang pada Islam. Dia tengok cantik orang Islam. Ini yang diajar oleh Islam, tapi kita tak amalkan. Dan bukan saya nak marah, kerana siapa lagi orang Islam kat negara kita ni? Orang kita jugalah. Orang Melayu juga. Jadi saya kena kerja dengan orang Melayu lah. Takkan saya kerja dengan orang Cina ke Bengali ke apa. Dia bukan Islam. Takkan saya seorang nak dakwah kepada dia. Dia kata tengok kaum-kaum macam mana perangai. Halau kita, kata kita pendatang, tak boleh tuan-puan. Ini salah tuan-puan. Saya cakap baik-baik lah. Cakap kita ada hak istimewa itu salah. Di akhirat Allah tak pandang. Saya cakap terus terang. Dia berlawanan dengan ayat surah Al-Hujurat. Ayat 11 ke 9. 12 ke. Inna akramakum indallahi atqakum. Bila Allah inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. Bermakna kamilah yang jadikan kamu lelaki dan perempuan. Bukan kamu yang jadikan, bukan kamu minta dilahirkan. Kami Allah dengan belas rahmat dia, rahsia dia, jadikan kita semua lahir di dunia daripada lelaki dan perempuan, kebasu kepada kabilah-kabilah lain dan warna kulit dan lidah bahasa, supaya kamu kenal Allah dulu, penciptanya, tanda Allah. Sesungguhnya yang paling mulia antara kamu ialah yang bertakwa. Tak ada bangsa, Nabi pun dia tak mengagungkan Arab dia. Tak boleh. Dia akhirat ialah takwa dia. Keturunan dia kalau ingkar pun neraka juga. Dia boleh kata aku isteri Nabi Nuh, aku isteri Nabi Lut, aku anak Nabi Lut. Tak boleh. Aku bapa saudara Nabi Muhammad, aku Abu Jahal, Abu Hakam, aku bapa saudara Nabi Muhammad, aku Abu Lahab, aku bapa saudara. Tak boleh. Ya. Jadi kita kena tahu Islam tu cantik. Islam tu saksama, Islam tu adil. Kerana Allah Malik Yaumiddin, besok kita akan dihadap di akhirat nanti. Besok kita kiamah, tidak ada dajjal, tidak ada apa, tidak ada iblis, hanya kita dengan Allah. Dan Allah akan sebut di sana, kenapa tidak gunakan akal? Limaza akilun, yang diberikan kepada semua orang. Amoy, apek, akong, acik, nona, nana, sajat, semua dia akan tanya. Masing-masing kita akan ditanya. Kita pergi cakap orang lain, apa pergi cakap orang, tak boleh. Saya akan dihisap. Ini kita tafakur pagi ni, Jumaat ni. Saya akan dihisap. Itu yang penting. Malik Yaumiddin, ia akan nak budu saya. Tolonglah saya. Tolonglah doa untuk saya. Begitu. Apa yang saya boleh bantu, saya bantu. Kerana setiap nafas kita Allah yang bagi. Setiap peluang kita hidup di dunia ini Allah yang bagi. Tak ada siapa lain yang boleh bagi. Kita hidup dunia ni, setiap hari kita nikmat ni Allah yang bagi. Kamu suka tak suka, bila kamu serah kepada Allah, kamu terima fitrah Allah, dia bagi kesenangan, dia bagi kemudahan. Jadi apa yang kita ada, razaqnahum yunfikun, infak balik. Apa rezeki Allah bagi kan, ada peluang kan, kita sedekah lah. Sedekah ke Allah. Ini amalan bagus. Allah dah janjilah, kau sedekah aku bagi balik, kerana dia yang punya. Jadi cantik Islam ni, kita sedekah kan, orang lagi tertarik kepada kita. Dia jumpa nyonya ke mana kan, dia sapu lantai kan, ni nyonya, ni saya kasih tolonglah.
Tuhan, ini semua kerja Tuhan sudah bagi saya tolong orang susah. Dulu saya pun susah macam nyonya ke apa kan. Ini macam lah, kita cari orang lah. Jangan kita buat tafiz ke wakaf ke semua kan, rasa seolah kita pergi syurga. Tidak, kita kena urus dengan baik. Okey, so sekian saja. Nanti kita jumpa lagi. Sentiasa kita akan live setiap hari insya-Allah, dan kita kena bersuara, kita kena bersatu, ya. Kita kena sampaikan, bukan dengan marah, dengan suara yang baik. Kalau orang tak faham, kita diam dulu, ya. Inilah, kerana kalau kita bersatu, Allah perhati. Yang penting Allah perhati. Dan pertolongan Allah, kita kata idza jaa nasrullahi wa fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita pergi baca surah tu, kita pergi bila datang idza jaa nasr, bila datang pertolongan Allah yang membawa pembukaan, kamu akan lihat manusia memasuki ad-dinullah berduyun-duyun, maka bertasbih, memuji dan memohon ampunan dia, kerana kepada dia kita semua kembali. Cantik ayat ni. Ada lagi banyak ayat. Itu idza jaa nasrullah. Jadi ayat tu memberitahu bahawa dia adalah Allah dan kita. Dan Allah bila bagi pembukaan kan, pum, macam Allah bagi kepada saya. Saya pergi Hong Kong kan, saya kat masjid kan, kat luar tu kan. So, Allah, macam mana ni, mahal ni kat Hong Kong ni duduk ni. Saya pun tak ada kawan, tak ada kenalan. Saya nak buka puasa, saya tengok nasi biryani dia 30 rial. Saya pun pergi masjid, dia bagi free makan, ya. Lepas tu bila saya keluar tu, saya doa, saya ambil gudang garam hisap, saya kata, Allah, apakah berlaku pada saya esok? Esok Allah bawa hamba-hambanya, walaupun bukan Islam, orang Cina, Tauke Cina, kata, wah, ini Ridwan saya lama sudah cari, ber-6 tahun. Orang sudah sebut nama kamu di Hong Kong, di Thailand. Saya pun bersyukur, Alhamdulillah. Dia panggil saya guru pula, Sifu. Alhamdulillah, saya apek saja. Nah, kita kena rendah diri. Allah yang angkat kita. In tansurullah hayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sesiapa bantu dalam urusan Allah, Allah bantu dalam urusan dia, dan Allah naikkan dia. Allah yang naikkan saya cukup-cukup, ya. Saya rendahkan diri, jangan sombong, bantu orang senantiasa. Moga bila kita meninggal dunia esok, Allah akan bagi kita ganjaran baik, bukan mengharapkan ingatan daripada manusia. Langsung jangan. Jangan hilang, jangan mengharapkan balasan daripada dunia makhluk. Jangan harapkan pujian daripada manusia. Malah mereka keji itu terima, reda. Kerana Nabi pun dikenakan begitu. Jadi kita kena sentiasa reda lah. Kita ni hamba Allah. Kita semua akan dikembalikan kepada dia. Tak kira kita jawatan apa ke, Perdana Menteri ke, penyapu sampah ke, sama di depan Allah. Allah tengok takwa dia. Dia tengok dia punya tanggungan. Allah tengok dia punya ibadat dia, iaitu mengusung amal soleh dia. Wal asina insana lafikus illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya masa demi masa manusia ni semua rugi, melainkan yang beriman, beramal soleh dan menasih. Kena berpesan-pesan. Ini pesanan. Saudara pun kena tegur saya. Kena jadi malaikat Jibril kepada saya. Kena tegur saya apa salah kita kan. Tak perlu keluar tablik, tegur di rumah. Ya, di mana-mana kita buat. Lepas tu kita kena bertanggungjawab, kita kena usaha kuat. Kerana rezeki diberi Allah untuk kita usaha. Dia bagi suap kat mulut, kita pun tak best. Tangan ni buat apa kan? Kita nak berusaha. Jadi jumpa apek di mana-mana, tegurlah, ya. Belanja apek makan tak payah apek belanja. Tegur. Bila kita jumpa mana, Assalamualaikum. Banyak orang tegur saya. Apek. Assalamualaikum apek. Okey, waalaikumsalam. Saya suka. Kerana kita, kerana keluarga kita besar lah. Kita perlu kerana Allah lah. Kerana Allah. Dan banyak sangat sahabat-sahabat, saudara mara kita, rangkaian kita, jemaah saya, kita yang kita tak dapat raikan, saya minta maaf lah, ya. Saya masa terhad, dan saya anjurkan semua jemaah raikan satu sama lain. Itu yang saya buat Telegram, Cina Apek Mensapir mencari jemaah. Kerana ia bukan mengenai saya, ia bukan mengenai tuan, dia mengenai jemaah. Kita kena jaga jiran kita. Kita kena, walaupun tak kisah dia bukan Islam ke apa, kita tanya khabar, ya. Deepavali pun dia tahu kita kena makan makanan halal. Orang kita bagus. Kita pun pergi, dia bagi limau mandarin ke apa, kita makan, kita tanya khabar. Anak kita mainan anak dia ni di pantai barat, di pantai timur gelombang hijau lah. Jadi tak apa. Kita sentiasa fikir baik kerana Allah saksi kita. Allah bersama kita. Dia lindungan kita. Sekian. Lama tak pakai. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.